Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Program pendidikan inklusif penting dalam memastikan pelajar lebih bersedia bagi kehidupan dalam masyarakat. Inisiatif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan digital di ASEAN mencerminkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memanfaatkan kekuatan inovasi dan transformasi digital. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Australia jelas mencerminkan hubungan akrab yang sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Australia. Penandatanganan Joint Declaration on the Comprehensive Partnership membuka lembaran baru dalam sejarah hubungan kedua buah negara yang menandakan penektarafan hubungan dua hala kepada perkongsian komprehensif. Ikuti detik-detik bersejarah itu dalam sorotan keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Australia. Brunei has always valued the friendship Australia has shown us in ASEAN. It was during Brunei ASEAN Chairmanship in 2021 that we established the ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership. We look forward to further enhancing this important partnership in the coming years. Kita berkongsi komitmen kepada institusi-institusi serantau termasuk sokongan pada Australia terhadap ASEAN Centrality dan keinginan Australia untuk mempertahankan
forum-forum serantau Indo-Pasifik yang dipimpin oleh ASEAN. Beta ingin mengingatkan kepada para pelajar bahawa berada di luar negara bukanlah untuk neka dan lalai, tetapi ketika inilah peluang terbuka untuk membina diri dan syahsiah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta juga lebih utama tidak mengabaikan kewajipan beragama.
Lantikan ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Kilanas merupakan usaha dalam membantu para pegawai masjid bagi mengurus tadbir, merancang dan melaksanakan aktiviti imarah masjid dengan terancang. Majlis penyampaian surat lantikan ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Kilanas bagi sesi tahun 2023-2025 berlangsung semalam di masjid berkenaan. Antara 33 orang penerima surat lantikan ialah Yang Berhormat Pehin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku penaung satu ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Kilanas. Penyampaian surat lantikan disempurnakan oleh Pengiran Datuk Sri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga diselajurkan bacaan surah Yasin dan tahlil khusus bagi ahli-ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Kilanas yang telah kembali ke rahmatullah. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program pendidikan inklusif membantu mewujudkan pemahaman, membentuk sikap dan memupuk persekitaran pembelajaran yang positif dengan melibatkan pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan. Ia penting bagi pelajar untuk membina semangat kekitaan dan membina komuniti yang bersatu padu yang positif. Menteri Pendidikan menggariskan perkara tersebut dalam ucapannya semasa seminar pakar pendidikan kali ketiga pagi tadi. Menurut Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Hormaizah binti Haji Muhammad Saleh, usaha seumpamanya penting dalam memastikan para pelajar untuk lebih bersedia bagi kehidupan dalam masyarakat. Seminar sehari berlangsung di Pridex Jerudong. The inclusion of children with disabilities in the classroom will likely be successful with the cooperation and collective effort of those within as well as beyond the wall of our schools. Our teachers cannot do this alone. Schools, parents and government agencies are some of the key stakeholders here, all of whom must work together to rethink and transform education to ensure progress towards equity. Dalam ucap tamanya bertajuk The Road to Inclusive Education Barriers and Facilitators Towards Holistic Outcomes, Profesor Madya Dr. Sharifah Mariam Al-Junid, pakar psikologi pendidikan utama dari Kementerian Pendidikan Republik Singapura, antara lain mengungsikan kepentingan konsep inklusiviti dalam pendidikan dan pendedahannya untuk kecemerlangan pendidikan. Seminar tahunan ini merupakan satu platform untuk memberi pendedahan, pendekatan dan strategi bagi meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pengajar yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pakar pendidikan. Sementara pada sebelah petang, seminar pakar pendidikan ketiga diteruskan lagi dengan sesi bengkel. Seminar bertujuan untuk memperolehi pengetahuan mengenai konsep penyesuaian dan pembezaan kurikulum mengikut rangka kerja kurikulum sedia ada, bermatlamat mempelbagaikan amalan pedagogi untuk pelajar berkeperluan pendidikan khas dan mengukuhkan pengetahuan dan kepakaran peserta tentang cara membantu pelajar yang mempunyai jurang pembelajaran. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Perkhidmatan mobil 5G dilancarkan semasa pameran digital masa depan yang dianjurkan sempena Brunei MYCE 2023. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Negara Brunei Darussalam secara aktif menyesuaikan diri dengan perkembangan digital di ASEAN sekaligus mencerminkan komitmen negara untuk memanfaatkan inovasi dan transformasi digital. Kepentingan untuk kekal berada di hadapan dalam kemajuan teknologi juga diiktiraf ke arah memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perkhidmatan awam dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi pagi tadi ketika berucap pada perasmian mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri ASEAN ke-12 bagi Sains, Teknologi dan Inovasi IAMMSTI ke-12 dan Persidangan dan Pameran Masa Depan Digital. Jelas Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, pihak kerajaan dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan dan sektor swasta di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk menggalakkan penggunaan teknologi baru muncul dan mewujudkan persekitaran yang boleh mengembangkan inovasi. However, we must acknowledge that there are still challenges to overcome. Investment in research and development and the strengthening of intellectual property rights protection remains imperative. We need to further foster a culture of innovation, support the growth of startups and SMEs, and ensure that the benefits of science, technology and innovation are inclusive and reach all levels of our society. Terdahulu, Jurutera Haji Jailani bin Haji Buntar, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam, AITI, mengongsikan mengenai cabaran-cabaran era digital. That may have slowed our quest to become an innovative region. Sementara ketika mempengerusikan IAMMSTI ke-12, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan mesyuarat bukan sahaja mencerminkan perkembangan pembangunan sains, teknologi dan inovasi di rantau ASEAN, tetapi juga memastikan pelaksanaan untuk merealisasikan matlamat di bawah Pelan Tindakan ASEAN mengenai keupayaan sains, teknologi dan inovasi 2016-2025. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa berkata, negara Brunei Darussalam akan terus merangsangkan matlamatnya agar dapat mengukuhkan lagi bekerjasama dengan negara anggota ASEAN termasuk kerjasama dengan pihak berkepentingan dalam sistem inovasi termasuk kerjaan, akademik dan industri. Mesyuarat juga meluluskan kenyataan bersama yang mengandungi cadangan-cadangan dari hasil mesyuarat Komiti Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-83. Sementara itu, pameran digital masa depan diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Pameran membuka peluang eksklusif untuk syarikat-syarikat teknologi, startup dan penyediaan perkhidmatan telekomunikasi mengetengahkan produk, penyelesaian dan perkhidmatan masing-masing. Semasa pameran ini, perkhidmatan mobil 5G dilancarkan yang merupakan kerjasama AITI dengan Unified National Network Sdn Bhd UNN, Datastream Digital Sdn Bhd DSD, Imagine Sdn Bhd dan Progressive Sdn Bhd. Kewujudan rangkaian 5G merupakan mercu tanda pembangunan lanskap teknologi bagi negara Brunei Darussalam. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Persidangan dan pameran masa depan digital diteruskan petang tadi dengan beberapa perbincangan dengan tema Masa Depan Digital Memajukan Teknologi dan Inovasi. Perbincangan diadakan bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Sesi perbincangan yang berlangsung di The Empire Brunei ini meliputi pelbagai tajuk, antaranya teknologi baru muncul, strategi digital dan teknologi kewangan. Melalui perbincangan tersebut, para peserta diharap dapat memperoleh strategi digital yang berharga untuk terus maju dalam era digital yang kian berkembang. Perbincangan ini disertai oleh para pakar dan pemimpin dari dalam dan luar negara. Ismail from Mana IT and other than that we are also
bagi memastikan segala urusan dan keperluan para jemaah dapat disediakan pada waktu yang telah ditetapkan. Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Pentadbiran dan Perubatan yang berada di Arab Saudi mengadakan mesyuarat gerak kerja Arafah dan Mina. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran di Arab Saudi. Mesyuarat antara lain bertujuan bagi menyusun dan menghalusi pengisian waktu sepanjang hari wukuf, operasi klinik kesihatan dan waktu pergerakan jemaah masuk dan keluar Arafah serta di Mina. Para pegawai pejabat urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Pentadbiran dan Perubatan juga meneruskan siri lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal Jemaah Haji Negara di Kota Suci Mekah. Lawatan seumpama ini menunjukkan pemedulian dan keprihatinan berterusan terhadap bakal jemaah haji negara. Menerusi perjumpaan ini, para pegawai dan jemaah juga akan dapat bersuai kenal dan mengetahui perkembangan para jemaah sepanjang berada di Kota Suci Mekah. Sejak 5 bulan pertama tahun ini, seramai 10 orang berbangsa Iban memeluk agama Islam di daerah Blaid. Jumlah itu meningkat lagi hari ini apabila sebuah keluarga seramai 3 orang memeluk agama Islam. Majlis pengislaman berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blaid pagi tadi. Jumaat anak bangau berusia 26 tahun dikenali sebagai Muhammad Adam bin Abdullah Bangau. Manakala Jarwinah anak bangau berusia 40 tahun dikenali sebagai Nur Jannah binti Abdullah Bangau. Sementara anak lelaki mereka yang berusia 5 tahun dikenali sebagai Muhammad Dani Danish bin Abdullah Tony. Hadir Abang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Imarah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Haji Saleha pagi tadi mengadakan bengkel ibadah korban dan cara-cara penyembelihan secara Islam. Bengkel diadakan di masjid berkenaan di Kampung Rimba. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Bengkel yang disertai oleh 132 orang ini terdiri daripada jawatan kuasa takmir dan jemaah masjid dari daerah Brunei dan Muara. Ia antara lain diharap dapat memberi kesedaran kepada masyarakat agar sentiasa mengamalkan sikap bersedekah selain mendalami ilmu pengetahuan mengenai ibadah korban sekaligus melibatkan institusi masjid sebagai tempat gedung pendidikan agama. Lanskap akademik sering berubah sesuai dengan keperluan global. Keperluan ini tentunya memberi impak yang cukup signifikan dalam sistem pendidikan. Dalam pada itu, Institusi Pengajian Tinggi Islam (IPTI) perlu sentiasa bersiap siaga, komited dan berterusan dalam menyediakan strategi dan langkah bersesuaian. Perkara ini dinyatakan oleh Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Persidangan Antarabangsa Universiti Islam ICIU 2023 semasa sidang media bagi memberikan persidangan tersebut. Persidangan 2 hari pada 26 dan 27 Jun akan disurikan dengan penyampaian kertas perdana dan pembentangan kertas seminar. Penyertaan masih dibukakan sehingga 24 Jun dan yuran penyertaan RM150 bagi wakil sektor kerajaan atau swasta, RM100 bagi individu yang berminat dan RM70 bagi pelajar. Filem Intiqam 2 Wira Budiman arahan Akmal Marhin dilancarkan semalam pada malam gala tayangan perdana Intiqam 2 Wira Budiman. Malam gala filem terbitan Marhin Entertainment dengan sokongan Progressive Media berlangsung di sebuah pusat membeli belah One City. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Filem merupakan inisiatif pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi Brunei Darussalam melalui program Pitch and Produce 3.0.
Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM pagi tadi menganjurkan program Shell Master Mechanics 2023. Program diadakan di kampus mekanik IBTE Kampung Tungku. Melalui program ini, para peserta berpeluang menunjukkan kemahiran mereka semasa sesi penilaian untuk merebut gelaran bintang Shell Master Mechanic. Program merupakan inisiatif pembelajaran dan pensijilan unik yang mereka bentuk untuk meningkatkan kemahiran pengetahuan dan kemahiran mekanik kereta yang terlatih di negara ini. This program intends to contribute to the realization of Brunei's vision for Wawasan 2035, which focuses on nurturing highly educated, skilled and accomplished professionals within the country. Pusat bagi Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Brunei Darussalam UBD dengan kerjasama Pusat Pembelajaran dan Pengajaran petang tadi menganjurkan seminar kemahiran komunikasi dikuasakan kecerdasan buatan AI. Seminar yang berlangsung di bangunan Ilia UBD itu antara lain bertujuan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi. Seminar diketuai oleh speaker Edwin Song, usahawan dan pengasas bersama Datality Lab Singapura. Penganjuran seminar seumpamanya bertujuan menonjolkan potensi transformatif AI dalam meningkatkan kemahiran komunikasi tempat kerja abad ke-21. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam pagi tadi menganjurkan kempen kebersihan masjid sempena 90 tahun Pergerakan Pengakap bagi program khidmat masyarakat. Kempen diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Kempen kebersihan disertai oleh 80 pengakap kelana dari negara Brunei Darussalam, negeri Sarawak, negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Kempen antara lain bertujuan menerapkan prinsip kesukarelawan selain memperkenalkan Masjid Omar Ali Saifuddin sebagai ikon bangunan terkenal di negara ini. Seorang lelaki tempatan didakwa oleh Mahkamah Magistrate Daerah Tutong atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006 iaitu memiliki rokok berbagai jenis tanpa permit dan kebenaran yang sah. Muhammad Yusri bin Suhaili berumur 37 tahun mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman denda RM17,000 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tangkapan dibuat pada 27 Ogos 2022 di sebuah rumah di kawasan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Telisai, daerah Tutong. Semua barang terlibat dirampas untuk tujuan dimusnahkan. Penguatkuasa Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama baru-baru ini menjalankan operasi rondaan di kawasan Serusup. Hasil daripada rondaan tersebut, 87 buah premis makanan diperiksa dengan 32 buah daripadanya dikeluarkan notis untuk menghadapkan permohonan dalam tempoh 6 bulan kerana didapati belum membuat permohonan sijil halal. Permohonan untuk mendapatkan sijil halal atau permit halal bagi perniagaan makanan yang beroperasi di negara ini adalah mandatari. Oleh itu, Jabatan Hal Ehwal Syariah menyeru semua pengusaha makanan yang belum mempunyai sijil halal atau permit halal untuk menghadapkan permohonan dengan segera. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan diambil tindakan undang-undang dengan hukuman denda sehingga RM8,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Pemegang sijil halal dan permit halal juga diingatkan supaya sentiasa memastikan sijil halal dan permit halal masih sah. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Kementerian Hal Ehwal Agama akan sentiasa memastikan pelaksanaan pensijilan halal dan pengawalannya berjalan selaras dengan kehendak undang-undang dan juga syarak. Dua buah syarikat di daerah Brunei dan Muara masing-masing dikenakan kompaun kerana membuang sampah di tempat awam. MJB Sdn Bhd dan Afifah Trading Company masing-masing dikenakan kompaun RM500 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Kedua-dua syarikat tersebut dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari.
Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutup mengingatkan orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis-premis perniagaan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam. Perkembangan kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pada Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 diteruskan lagi semalam dengan 2 perlawanan. Dalam perlawanan pertama menyaksikan saingan kumpulan D iaitu pertemuan antara HL Jaya menentang Tojima Kulab Warrior. Dalam perlawanan tersebut, HL Jaya menewaskan lawannya dengan keputusan 87 berbalas 55. Sementara itu, pasukan GHK meraih kemenangan menentang Yokohama dengan keputusan 46 berbalas 44.